Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kita akan mencuba lagi cara yang lain untuk cikgu menyampaikan ilmu kepada kamu, iaitu dalam mata pelajaran muamalat. Baik, pada minggu lepas kita ni sudah mempelajari mengenai dengan jenis-jenis riba. Siapa masih ingat? Jenis-jenis riba, kita ni ulang lagi sedikit. Jenis-jenis riba terbahagi kepada 4, iaitu riba al-fadl, riba al-yad, riba al-qard dan riba an-nasa. Okey? Kemarin minggu lepas sudah cikgu suruh kamu hafalkan pengertiannya. Dan pada hari ini insya-Allah kita ni akan melihat menyambung pembelajaran kita ni, iaitu mengenai dengan hukum dan perkara riba. Jadi kita ni lihat, apa hukum riba? Hukum riba, of course, hukumnya adalah haram. Apa maksud haram? Haram sesuatu perkara yang ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dilakukan ia mendapat dosa. Jelas, hukum riba ialah haram ataupun ditegah di dalam agama Islam. Jadi apa perkara-perkara yang ada riba? Ada 2. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, makanan. Jadi Ani selalu confuse. Murid selalu confuse. Seperti mana yang tahun-tahun lepas juga. Perkara-perkara riba ada 3-nya cikgunya. Apa? Emas 1, perak 1 dan makanan. Ini yang kita ni mesti alert. Kita ni mesti tahu. Perkara riba ia terbahagi kepada 2. 1, emas dan perak. 2, makanan. Seterusnya. Yang pertama, emas dan perak. Apa maksudnya emas dan perak ini? Pertama, emas yang dibuat dinar ataupun wang emas. Jadi pada zaman dulu kala kita ni, ataupun masa ni pun masih lagi ada yang menggunakan dinar ni. Dinar ni ialah wang yang diperbuat daripada emas. Yang kedua, perak. Apa perak atau? Perak yang dibuat dirham. So, dalam kurungan wang perak. Jadi mata wang ini terbagi kepada 2. Ia ada 2 macam. 1 wang emas dipanggil dinar dan wang perak dipanggil dirham. Yang ketiga, emas dan perak yang belum dilebur atau dibuat perhiasan. Jadi kalau kita ni melihat, galang emas ataupun rantai emas, ia sebelum ia dibentuk menjadi galang ataupun ia dibentuk menjadi rantai ataupun dibentuk menjadi cincin dan sebagainya, ia merupakan satu blok lah. Satu blok yang ada bentuk dan ianya belum lagi dilebur. Kenapa mesti dilebur? Ya untuk supaya senang kita ni mencoraknya ataupun membentuknya menjadi apa yang kita ni mau. Itutah maksudnya emas dan perak yang belum lagi dilebur. Yang keempat,
emas dan perak yang telah dilebur dan dibuat perhiasan seperti gelang dan subang. Atau yang cikgu sebutkan tadi. Emas dan perak yang sudah dilebur. Dilebur dan ia dibentuk sudah menjadi galang ataupun subang. Subang ini apa? Anting-anting. Okey. Hukum menukarkan mata wang seperti menukarkan mata wang Brunei dengan mata wang Mekah. Ia tertakluk kepada dua keadaan. Okey. Kita ni kan menukarkan wang Brunei. Kita ni punya duit Brunei kita ni kan tukar, contohnya kita ni kan umrah lah. Kita ni tukar ke money changer. Kita ni punya duit itu kan kita ni tukar jadi rial ataupun mata wang di Mekah. Jadi apa hukumnya? Ia tertakluk kepada dua keadaan. Pertama, jika mata wang mempunyai nilai dan kadar emas semasa hukum jual beli penukaran, hendaklah memenuhi syarat jual beli emas dengan emas. Jika penukaran itu memenuhi syarat jual beli tersebut, maka ia adalah riba. Okey? Kita lihat lagi sekali. Jika mata wang mempunyai nilai dan kadar emas semasa hukum jual beli penukaran, penjual beli ataupun penukaran hendaklah memenuhi syarat jual beli emas dengan emas. Jika penukaran itu memenuhi syarat-syarat jual beli tersebut, maka ia adalah riba. Faham sudah tak? Yang kedua, jika mata wang itu bukan daripada emas ataupun perak, ataupun tidak mengikut nilai emas ataupun perak, maka pertukaran itu adalah harus secara berlebih berkurang. Ini yang kita ni lihat pada masa ni. Kita ni menukarkan ikut nilai mata wang kita ni. Contohnya lah, kita ni RM1, lepas tu ditukar dengan nilai mata wang Mekah, ia akan jadi RM2 lebih. Macam itu. Itu diharuskan. Tapi, yang pertama tadi itu, jika nilai itu mempunyai, jika mata wang itu mempunyai nilai dan kadar emas semasa hukum jual beli, hendaklah memenuhi syarat jual beli emas dengan emas. Jadi kalau sekiranya kita ni kan berjual beli itu dengan emas. Bertukar-tukar itu dengan emas. Jadi kita ni mesti melihat mengikut dengan nilai emas itu sendirilah. Okey. Seterusnya, yang kedua, makanan. Makanan itu termasuklah pertama makanan manusia yang mengenyangkan, seperti gandum, beras, jagung, kacang putih, air tawar dan sebagainya. Air manisan tidak termasuk di dalam perkara riba. Yang kedua, makanan yang lazat untuk bersedap, seperti kurma, anggur kering, segala buah-buahan dan segala sayur-sayuran. Dan yang ketiga, makanan yang diperbuat obat seperti garam, segala rempah-rempah dan segala ubat-ubatan seperti minyak bunga mawar. Ini jenis-jenis makanan. Satu, yang mengenyangkan. Kedua, untuk lazat. Lazat ini maksudnya kalau kita ni istilahnya itulah macam gula-gula. Gula-gula mana bagi kenyang kan? Kemudian yang ketiga, untuk obat seperti garam dan sebagainya. Binatang hidup, lihat tu di bawah tu. Muka surat 50. Binatang yang hidup sama ada yang dimakan ataupun tidak adalah tidak termasuk di dalam perkara riba. Okey? Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita ni akan sambung lagi pada minggu hadapan mengenai dengan syarat jual beli perkara riba. Okey? Itu saja. Jadi jika ada persoalan, cikgu harap supaya kamu akan dapat bertanya cikgu melalui WhatsApp private.
Ha? Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.